Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada persepsi negatif yang timbul dalam kalangan pembeli Eropah berhubung kesesuaian minyak sawit Malaysia sebagai bahan utama bagi bahan api penerbangan mampan SAF. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, minyak masak terpakai UCO yang menjadi stok suapan utama bagi SAF diiktiraf Eropah dan diterima sebagai bahan mentah berkualiti tinggi. Justru katanya, Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia memiliki kelebihan dari sudut bekalan bahan mentah untuk industri SAF. Used cooking oil ni dia bagi high grade dia punya point untuk guna sebagai feedstock untuk sustainable aviation fuel. Dia recognize that part. So we have no issue on that. Nombor dua, kita pun ada Malaysian Sustainable Palm Oil. Dia pun recognize Malaysia put an effort to make sure that every metric ton of kelapa sawit yang kita keluarkan, kita melalui proses sustainable through certification kita buat MSPO. Beliau berkata demikian selepas melawat loji biopenapisan SAF pertama negara di Pasir Gudang Johor. Jelasnya, inisiatif SAF juga sebahagian daripada strategi Malaysia mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Sehingga September tahun ini, lebih 1,200 tan UCO dikumpulkan daripada hampir 66,000 pelanggan seluruh negara. Satu rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan AI sedang dirangka bagi membendung risiko penyalahgunaan teknologi AI di negara ini. RUU itu dibangunkan berasaskan penilaian risiko, merangkumi aspek kemudaratan AI, pelaporan insiden dan prinsip etika sebagai teras kepada ekosistemnya. NIO juga sedang membangunkan kertas cadangan kerangka kawal selia AI yang merangkumi risiko AI, kemudaratan AI, pelaporan insiden dan prinsip-prinsip etika yang akan dijadikan asas cadangan bagi skop rang undang-undang tersebut. Undang-undang sedia ada turut diperkemas termasuk pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Penguatkuasaan Akta Keselamatan Cyber 2024 dan Akta Keselamatan dalam Talian 2024 bagi memastikan ia kekal relevan. Cyber Security Malaysia bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga membangunkan teknologi pengesanan kutelenan gambar dan video berasaskan AI. Manakala MCMC turut bekerjasama dengan platform media sosial bagi mengekang penyebaran kandungan deepfake yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja. Seramai 108,000 pembayar cukai telah melaksanakan e-invoice dengan 735 juta e-invoice berjaya dikeluarkan sehingga 21 November. Dari angka itu, 44,000 pembayar cukai melaksanakan e-invoice secara sukarela, ekoran manfaat inisiatif itu kepada perniagaan. Pelaksanaan e-invoice pada masa ini masih di peringkat awal memandang kerajaan memberi tempoh peralihan kepada perniagaan selama 6 bulan bagi setiap fasa untuk membuat persediaan sepenuhnya bagi mengeluarkan e-invoice. Oleh itu, keberkesanan e-invoice dalam meningkatkan pematuhan cukai hanya dapat ditentukan setelah pelaksanaan mandatory sepenuhnya. Pelaksanaan e-invoice bagi perusahaan modal kecil dan sederhana PMKS dengan jualan tahunan bawah RM5 juta bermula tahun depan secara berfasa. Peniaga kecil yang mempunyai jualan tahunan bawah RM500,000 dikecualikan daripada pelaksanaan e-invoice. Namun kerajaan menggalakkan penglibatan peniaga kecil dalam inisiatif e-invoice selaras dengan aspirasi ke arah pendigitalan perniagaan. Pembangunan pusat data di Johor dijangka memacu permintaan bekalan air di negeri itu. RHB Investment Bank berkata, Johor bakal memiliki 48 pusat data yang beroperasi sepenuhnya menjelang 2030. Menurut firma penyelidikan itu, kesemua pusat data itu dijangka mempunyai kapasiti 5,100 gigawatt. Setakat ini, 15 pusat data yang telah siap dibina dengan kapasiti mencecah 1,700 gigawatt. Kapasiti tambahan sebanyak 3.4 gigawatt daripada projek infrastruktur itu diunjur memerlukan bekalan air sekitar 238 juta liter sehari. Bagi menampung keperluan itu, kapasiti bekalan air tambahan sekitar 1,100 juta liter sehari akan disalurkan daripada loji rawatan air baru. Perancangan strategi itu sejajar matlamat kerajaan Johor untuk meningkatkan kapasiti bekalan air kepada sekitar 3,000 juta liter sehari menjelang 2030.
Bursa Malaysia ditutup positif sejajar prestasi bursa saham utama serantau. Ia dipacu kaunter perbankan dan industri. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 1.21 mata kepada 1,618.78. Namun kaunter rugi mendalui untung pada 611 berbanding 533. Manakala 530 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut penganalisis pasaran IPPFA Muhammad Siddiq Jantan, volume dagangan meningkat melebihi 5 bilion saham berbanding sekitar 3 bilion secara purata. Ia menunjukkan peningkatan penyertaan pasaran hari ini. Sekian laporan Detik Niaga, teruskan menonton TV3. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.